ayat yang ke-10. Ayat 10 surah Nuh. Muka surat 570. Dah? 570 ayat 10. Okey dah. Baik. Okey. InsyaAllah kita sama-sama mengambil keberkatan bacaan ayat Quran. Kita sama-sama baca beberapa ayat insyaAllah untuk mengambil keberkatan membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعلكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا صدق الله العظيم. Surah Nuh ayat yang ke-10 daripadanya. Jadi insya-Allah taala kita akan sama-sama melihat tadabbur daripada ayat tersebut. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan kebaikan daripada apa yang akan kita bicarakan insya-Allah taala. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, para pendengar yang saya kasih sekalian, kita lihat bersama ayat yang ke 10 daripada surah Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat tersebut, firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum. Dan aku telah berkata, aku ni siapa? Siapa aku dekat sini? Aku telah berkata, iaitu aku Nabi Nuh alaihissalam. Seolah-olah Nabi Nuh alaihissalam berkata, aku ini dalam membawa dakwah kepada kaumku, aku telah cakap kat mereka dah. Aku cakap dah dekat dia orang. Apa kau katakan? Istaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, bahasa kita macam ni lah. Wahai kaumku, beristighfarlah kamu kepada pencipta kamu, Tuhan kamu yang mentadbir dan mengurus kamu sebenar-benarnya. Okey, dan soalan saya, bukan satu benda yang kita kena faham, adakah Nabi Nuh ni dakwah mereka untuk ajak istighfar sahaja? Okey, sedangkan kalau mereka kufur, mereka kena beriman dulu. Okey, jadi seorang ulama tafsir bernama Al-Imam Ibnu Ashur, beliau menyebut di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, mengatakan bahawa dakwah Nabi Nuh sebenarnya mengajak kepada iman. Maksudnya apa? Wahai kaumku, berimanlah. Kalau kamu benar-benar telah beriman, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Maksudnya begitu. Faham tak? Jadi ayat 10 tu sebut istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kepada Tuhanmu, maknanya apa? Dengan kamu beriman, kamu akan dapati Tuhan kamu menerima permohonan keampunan kamu. Apa yang kita boleh pelajari daripada ayat 10 ini? Yang kita boleh belajar adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yakin kepadanya, yakin ketuhanannya, keesaannya, mereka adalah golongan yang boleh diampunkan. Sebab itu dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa, Allah menyebutkan tentang golongan yang Allah tak akan terima keampunan mereka. Dia minta ampun tak akan terima. Siapa dia? Mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan maknanya, mereka yang beriman kepada Allah, iman itu adalah sebab keampunan. Dengan keimanannya itu adalah merupakan sebab keampunan kepadanya. Maka kalau kita boleh nak terjemahkan maknanya, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar kamu itu, bila kamu mohon ampun kepada Allah, dia akan mengampunkan kamu. Baik. Dekat ayat ni, kalau kita buat satu terjemahan, kita akan dapati bahawa
Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku beristighfarlah, seolah-olah salah satu daripada dakwah yang besar untuk kita bawa kepada umat ini, masyarakat ini adalah ajak mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak umat beristighfar kepada Allah atau bertaubat kepada Allah adalah sebab masyarakat, umat, negeri dan negara itu akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk nanti ayatnya. Baik. Sebelum saya masuk lebih jauh, ayat ke-11 nanti kita nak masuk menceritakan fadilat istighfar di dunia. Ayat 10 fadilat istighfar di akhirat. Ayat 10. Ayat 11, 12, 13 kelebihan istighfar di dunia. Jadi insya-Allah petang ini antara benda yang akan kita pelajari adalah tentang kelebihan istighfar di antaranya. Baik. Sebelum masuk ayat itu, apakah makna istighfar? Apakah makna istighfar? Istighfar tu apa? Mohon ampun. Allahu Akbar. Jawapan lain ada jawapan lain? Yani. Ha, Puan Afida. Kak Beda. Taubat. 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 Lain. Ada yang belum tepat lagi tu. Sikit lagi. Istighfar. Semua CP lah. Tapi not accurate lagi. Tak Not tepat lagi. accurate lagi. Menginsaf Menyesali. diri. Menyesali. Menyesali berinsafi. Baik. Terima kasih. Soalan tu soal. Ujian Ustaz. Ujian. Allah. Bukan. Baik, terima kasih. Istighfar. Saya rasa macam dah pernah terangkan dekat surah Nur dari itu dulu. Tapi Ya, nampaknya tak apalah. Semuanya Tak mungkin. ingat. Dah tua Ustaz, tak ingat. Allahu Akbar. Anak Makan murid kepala tak ikan ingat bilik tu. semua agaknya. Baik. Jadi istighfar ini daripada perkataan asalnya ghafara. Ghafarullah. Ghafara, asal 3 huruf dia, asal perkataan ghafara. Ghafara ni dalam bahasa Arab maknanya tutup. Tutup, padam. Tutup, bukan padam, tutup. Okey. Oh. Bukan ghafar tu mohon ampun ke Ustaz? Nanti dulu Ustaz. Ni kita ambil kata dasar dia. Boleh tanya Syabil Sabar, insya-Allah tahu. sabar, Cetun. Okey, Ah. okey. Okey, sebelum dia sampai kepada makna minta ampun tu, asal perkataan dipanggil kata dasar. Kata dasarnya tu, okey, daripada 3 huruf, rin, fa, ra. Rin, fa, ra. Roh. Okey. Ghafar. Okey. Okey, daripada perkataan rin, fa, ra ini, perkataan rin, fa, ra ini, kita dapat fahami daripada bahasa Arab, artinya tutup. Kalau 3 ni, kalau istighfar baru berubah makna. Tapi kalau asalnya lagi, rin, fa, ra maknanya tutup. Tutup. Sebab itu orang Arab, kalau kita tengok cerita Cina dulu, cerita Cina zaman dulu, kalau masa kita muda kita tengok cerita Cina, kita akan nampak dia orang pergi perang, perasan tak? Dia orang pakai penutup kepala yang besi tu, tutup sampai telinga tu. Pernah tak terbayang tengok? Tutup besi kepala panjang, tutup telinga sekali. Kalau siapa pernah tengok Sun Wukong ke apa ke, cerita-cerita macam tu lah. Kan? Okey, dia ada orang Cina dia kalau dia berperang, dia bergaduh, dia akan pakai penutup kepala. Penutup kepala tu dalam bahasa Arab yang besi tu namanya mirfar. Daripada ghafara, mirfar. Okey. Maksudnya kenapa dinamakan mirfar? Kerana pakai itu dia menutup kepala. Faham tak? Dia menutup kepala seseorang. Okey. Okey, dia menutup kepala. Maka bila kita ubah kepada istighfar, sebelum kita terjemahkan secara fahamnya itu dengan keampunan, maknanya adalah minta tutup. Itu yang jadi daripada minta tutup kepada minta ampun. Okey, minta tutup. Kita minta tutup apa? Bila seorang itu beristighfar, maknanya dia minta kepada Allah, ya Allah, tutupkan apa yang telah aku buat daripada kesalahan pada catatan-catatan amalku. Itulah makna istighfar. Okey. Faham tak? Faham. Kurang. Faham. Allahu Akbar. Baik. Dia nak kena berdepan juga sebab faham ya. Ghafur.
Ghafar, Tengok ni. Ghafar tutup. Tengok ni. Okey. Yang ni tulis pakai kertas, tulis kat kertas. Ghafara maknanya tutup. Ghafar, okey. Okey, istighfar alif sin ta, betul? Ghin fara, betul? Istighfar ejaan ni alif sin ta. Sin. Ejaan istighfar alif Ya, alif, sin sin, ta. ta. Ghin Alif, sin, ta. fara, betul tak? Cik Weda oi, betul tak? Ya, ya. Ejaan istighfar alif sin ta ghin fara. Ghin, Tadi fara. tadi yang atas ghin fara je kan? Ghafara kan? Ghafara, ya. Betul. Yang bawahnya istaghfara alif sin ta ghin fara, istighfar. Ghin, fara, Okey. istighfar. Tengok, apa beza? Kalau yang di atas ghafara maknanya tutup, yang di bawah ada tambah alif sin ta. Alif sin ta tu maknanya minta. Aku minta. Alif, sin, ta ni minta. Tu maknanya minta. Ni tutup. Okey, jadi maknanya apa? Kalau kita gabungkan jadinya apa? Minta. Minta tutup. Okey, minta tutup apa? Minta tutup catatan segala kesalahan dosa. kita. Catatan. Sebab itu namanya istighfar. Orang kata taubat. Taubat sebab apa? Maknanya apa? Catatan dosa kita. Bila kita beristighfar, kita minta Allah padamkan atau tutupkan ia. Okey, faham. Alhamdulillah, lega sikit dah. Boleh tidur Lagi dah. sekali Ustaz tanya dah boleh jawab dah. Allahu Akbar. Okey. Jadi bila orang sebut istighfar, maknanya kita minta kepada Allah ditutupkan catatan dosa kesalahan kita. Boleh? Okey. Maka itulah makna istighfar. Maka daripada dakwah Nabi Nuh alaihi salam, dia kata kepada kaumnya, wahai kaumku, beristighfarlah kamu kepada Allah. Maknanya wahai kaumku, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutup segala kesalahan yang pernah kamu buat. Macam tu maksudnya. Okey, setelah kamu beriman, syaratnya beriman. Sebab kalau kamu minta tapi kamu tak beriman, tak kira. Contoh, kita ada jiran yang non-Muslim. Kan? Dia sebut, dia ikut kita zikir kat sebelah. Kan? Okey, Cik Weda ada zikir kat luar rumah, baca ratib al-atas. Astaghfirullah. Aci kat sebelah tu, dia tengah sidai. Dia tengah siram pokok bunga. Dia ikut sekali. Astaghfirullah. Betul Ustaz. Aci buntung banyak. Kan, Aci buntung memang macam tu kan. Dia mana Aci solehah belaka kan. Sambil-sambil disiram pokok tu, dia baca dia ikut Cik Weda kat sebelah. Astaghfirullah. Soalannya bila disebut macam tu, adakah Allah ampunkan dosa dia? Jawapannya tak. Kenapa? Kerana dia tak beriman lagi. Dia kena percaya dulu Allah adalah Tuhan yang Esa. Barulah kalau dia beristighfar, istighfar tadi memadamkan dosa dia. Kerana berdosa. Okay? Dia macam syarat penerimaan lah istilahnya begitu. Okay? Okey. Selesai. Okay, baik. Apa yang dia dapat kalau dia beristighfar dan apa yang kita dapat sebagai pembaca Quran ni, apa kita dapat kalau kita beristighfar daripada ayat ini? Maka Allah Ta'ala menyebut faqultu astaghfiru, ayat 10 faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku telah berkata kepada kaumku, wahai kaumku, beristighfarlah engkau kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah. Apa kamu dapat? Kamu akan dapati Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kalian. Inilah fadilat di akhirat nanti. Bila sampai di akhirat, dia tengok catatan amalnya baik. Yang salah-salah tu semua dah kena tutup. Dengan apa dia ditutup? Dengan istighfar yang banyak ketika di dunia. Maka oleh itu, saya berpesan kepada diri saya, berpesan kepada semua yang mendengar, okey, untuk kita memperbanyakkan istighfar kerana istighfar itu akan menutup catatan kesalahan kita dan dosa kita yang pernah kita buat. Maknanya kita ni kan ada malaikat yang catat kanan kiri. Okey, catatan ni besok ni walaupun kertas A4-nya tak nampak, tapi nanti akan dizahirkan catatan itu. Nanti akan berlaku di akhirat, berlaku tau ni ada dalam hadis.
okey, akan berlaku di akhirat. Dan orang tu bila tengok catatan amal, dia macam, alamak, aku dulu buat ni tapi kenapa tak ada? Aku buat ni kenapa tak tulis? Aku buat ni kenapa tak tulis? Buat ni kenapa tak tulis? Nampak? Dia tengok-tengok tak ada. Rupanya kesan daripada istighfarnya itu. Catatannya itu telah pun tertutup atau ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesan daripada istighfar seseorang. Okey. Sebelum kita Yang tadi tu kan ghafara kan, yang ayat akhir, yang kalimah terakhir tu Allah Maha Pengampun kan Ustaz? ya. Okay, adakah tadi Ustaz kata ghafara tu bermaksud tutup kan Ustaz? Adakah boleh kita tukarkan pada Allah Maha Penutup juga? Iyalah, ya. Ya? So, ya, asal perkataannya kalau kena maknakan asal, Allah lah yang maha menutup kesalahan. Ingat, bukan tutup biasa, tutup kesalahan. Sebab ghafara dia terkait dengan menutup kesalahan. Cuma bila kita dah gandingkan, dah tukarkan, orang-orang kita memudahkan kefahaman tadi, dia maknakan dengan makna pengampun atau mengampunkan. Senang. Tapi asal makna pengampun itu adalah tutup. Saya alhamdulillah bersyukur sebab Acu dia tak tidur hari ni dan dia tak dia fokus lah maknanya. Alhamdulillah. Hikmah PKP. Kalau tidak sekejap-sekejap dia main handphone. Sekejap-kejap dia kacau ni. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, kan dalam nama-nama Allah tu Ustaz, dalam nama-nama Allah tu, Ghafar tu maknanya pengampun. Iyalah, faham tak? Maksudnya gini. Sabar. Senang. Sabar je lah. Kan? Maksudnya gini. Sudah faham dah. Yelah, tapi kan lebih sedap lah ampun daripada tutup. Ya. Okey, macam ni. Macam mana kita nak bayangkan ampun tu? Faham tak? Macam mana kita nak bayangkan ampun tu? So, kita akan dapat bayangkan bila kita pergi kepada kata dasar, lalu kata dasar membantu kita fahamkan makna ampun tu dengan makna kesalahan kita ditutup. Faham tak? Itu tujuan saya bawa kepada kata dasar. Okay. Ustaz nak buat kelas bahasa Arab pula lepas ni. Ini kita bahasa. Ya betul, kena buat kelas bahasa Arab lah pula. Okey. Okay. Dia sebab sangat membantu untuk kita faham ayat tu. Ya, Okey. faham dah. Alhamdulillah faham. Ya Allah, nikmat sekali. Faham penutup. Okey. Maknanya menutup itu adalah pengampun lah. Dia mengampun dengan menutup dosa dan kesalahan seseorang. Gitu maksudnya. Sebab nak lagi faham makna ampun tu apa. Sebab ada jenis pengampunan kedua. Saya dah masuk terus. Jenis pengampunan kedua dia bukan tutup. Tapi dia padamkan catatan itu. Padam. Okey. Padam lain, tutup lain. Tutup ni macam liquid paper. Ya. Bila kita liquid kertas, liquid tulisan tu ada tak? Tak ada. Tak ada. Ya Ya, Allah. tapi dia tutup. Itulah ya Allah. Oh, okey. Okay. Dah lama tak pakai Maksudnya paper. tulisan itu ada. Okey. Tulisan tu ada. Tapi tulisan itu tertutup atau ditutup. Nampak tak? Okey. Beza dengan yang kedua, tulisan itu ada, kemudian kita ambil pemadam pasir, kita padam document tadi. Dia tertutup ke hilang? Hilang. Langsung hilang. Ya, yang hilang ni lah namanya apa? Yang hilang ni namanya memaafkan. Oh. Maaf Yang ni ni tak ada lagi catatan bagus. langsung. Itu dalam bahasa Arab Ya, kan? bagus. Okey, dalam bahasa Arabnya apa? Tengok, dalam bahasa Arab kita doa pada malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Oh tu bulat. Oh tu bulat. Tuhibul afwa fa'fu anni. Afwa tu ya Ustaz. Ya. Afwa. Apa tu maknanya maafkan. Wahai Allah yang suka memaafkan, maafkanlah kami. Ya. Jadi antara tutup dan maaf berbeza. Tengok, baby dengar dengan Kenapa apa ke mak? tengok, baby dengar dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Wah, Alhamdulillah. Ala comelnya. Hari ni akikah dia, hari ke-14. Lah. Wow. Kelip mata. Bulat dah. Mancung macam pak dia kot. Ya. Ya Ustaz. Keturunan Jawa Arab ni. Keturunan Jawa Arab. Allahu akbar. Baik. Apa tadi kan dah hilang? Okey, jadi antara ghafara tutup dan antara memaafkan berbeza. Maaf ni tak ada catatan langsung.
Sebab itu ketika bulan malam Lailatul Qadar, kita disuruh minta dimaafkan. Maknanya paling tinggi tahap pengampunan yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, clear? Baik, sekarang sebelum saya masuk kepada fadilat dia, okey, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu sangat banyak menutup, iaitu mengampunkan dosa-dosa manusia. Dia sangat banyak, bahkan bukan sangat banyak, dia suka mengampunkan dosa manusia yang beristighfar kepadanya. Okey. Baik, sebelum masuk fadilat dunia tu faedah akhirat, ampunan di akhirat nanti. Sampai kita tengok catatan amal, tengok banyak yang tak ada. Bukan hari tu ada buat ni, tengok tak ada banyak. Kenapa? Kerana istighfar yang kita lakukan di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita punya catatan amal kita yang malaikat tak pernah miss mencatat tu, banyak istighfar yang kita buat memadamkan atau menutup segala kesalahan-kesalahan kita, insya-Allah taala. Baik. Okey. Sekarang ni sebelum saya masuk ayat ke-11 tentang kelebihan istighfar di dunia, fadilatnya di dunia, saya nak bawa kepada semua untuk faham bahawa istighfar ini dilakukan oleh Nabi sekurang-kurangnya sehari 70 kali atau 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. 100 kali atau 70 kali menurut riwayat yang berbeza-beza. Okey, itu Nabi yang sememangnya tidak melakukan dosa seperti kita. Tetapi dia beristighfar 70 ke 100 kali. Maknanya kita boleh letakkan kadar paling minima kita. Minima tau, bukan maksima. Minima. Paling tidak kita letakkanlah 100 kali sehari untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dan istighfar ni ada tempat yang memang Nabi buat, yang Nabi anjurkan kita buat, diajarkan kita buat. Okey, istighfar yang 100 kali ni bila-bila, anytime. Okey, sambil-sambil kita gosok baju, sambil-sambil kita cuci baju. Melainkan yang ada maid kat rumah tak cuci lah kan. Dia cuma duduk, goyang kaki, baju siap, makan siap kan. Okey, maknanya kita tengah buat kerja-kerja rumah tu kan. Kita gosok baju ke, apa ke, cuci lantai ke, siram pokok bunga ke. Waktu tu kita siram tu, kita istighfar. Itu tak ada waktu yang ditentukan. Tetapi ada waktu yang ditentukan di dalam syarak. Okey. Yang Nabi anjurkan kita beristighfar. Bila? Selepas solat, setiap solat fardu sebanyak 3 kali je. Jangan lebih. Sebab kita kena buat zikir lain. Lebih tak apa, tak salah. Tapi kita kena ada zikir lain. 3 kali. Jadi lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan Allahumma antas salam dulu. Jangan ayat kursi dulu. Istighfar dulu 3 kali. Okay? Lepas istighfar tu baru Allahumma antas salam. Lepas tu barulah Allahumma ajirna minan nar, baru Allahumma antas salam, baru ayat kursi. Okey. Jadi istighfar, ada tempat yang istighfar. Okey. Kemudian yang seterusnya, waktu paling baik beristighfar, paling afdal beristighfar. Iaitu pada waktu sahur. Pada waktu sahur. Okey. Boleh. Okey, pada waktu sahur kita kena beristighfar. Okey, ayat Quran tentang kelebihan orang beristighfar pada waktu sahur ada 2 je dalam Quran. 2 je. Okey, 2 je. Satu dalam surah Ali Imran, juzuk yang keempat atau ketiga, juzuk ketiga. Okey, satu lagi dalam juzuk yang ke-29 atau 28. Baik. Ayat berapa Ustaz? Allahu Akbar. Kata silap ayat 16. Ya. Kelebihan istighfar pada waktu sahur. Baik, selesai. Kita pergi pula lafaz istighfar yang paling baik. Apa dia? Lafaz istighfar yang paling baik adalah penghulu segala istighfar. Awak jawab. Allahu Akbar. Azim.
Allazi la Eh, ilaha kawan- illa huwal Kawan hayyul seorang lagi qayyum. tu senyap je. Acu. Dia tak Kawan nak, seorang lagi senyap je. dia tak nak tunjuk muka dia Ustaz. Dia selalu macam tu. Tengah pakai baju kelawar kot. Dia Baik. siap tu, dia tak bersiap. Ah, ah. Okey. Allah Yang ni Nasir, bersiap. Ah, ah. Beradab bila ni dalam kelas. Make up dia, tengah make up lagi tu. Dia nanti kita nak keluar baru dia masuk. Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Okey, tak mana tadi kan dah hilang Allahumma salli. Okey, lafaz istighfar yang paling baik adalah penghulu segala istighfar. Okey, apa fadilat penghulu segala istighfar? Siapa yang tak tinggal baca pagi dan petang, fadilatnya sangat besar. Subhanallah bihamdihi. Siapa yang membacanya pada waktu siang ataupun pagi, siang lah istilahnya, siang atau pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dalam hadis menyebutkan siapa yang membacanya pada waktu siang. Siang maknanya sebelum terbenam matahari. Okey, siang lah, mana siang lah. Siang lah, sebelum siang lah, siang, waktu siang pagi kan. Siapa membacanya pada waktu pagi. Lalu dia mati pada pagi itu. Sebelum masuk malam. Mati pagi itu sebelum masuk malam. Okey, maka dia menjadi di kalangan ahli syurga. Siapa yang baca pada waktu petang atau malam selepas terbenam matahari, dia baca, lalu mati dia pada malam itu sebelum masuk pagi. Okey? Sebelum masuk pagi. Faham tak? Sebelum masuk subuh. Malam tu, sepanjang malam tu dia mati. Lalu dia mati dan dia masuk di kalangan ahli syurga. Siapa yang baca pada waktu pagi atau waktu siang. Jadi oleh itu, zikir ini bacalah pada waktu siang sekali, pada waktu malam sekali. Baca 3 kali pun tak apa. Maknanya kalau contoh dia baca malam. Tiba-tiba dia meninggal selepas azan subuh. Belum sempat baca yang siang. So tak dapat lah. Macam tu istilahnya. Kalau dia baca pada waktu pagi, lepas tu dia meninggal lepas azan maghrib, tak sempat dia nak baca yang malamnya, so dia tak dapat. Jadi maknanya begitulah sepertinya. Siang cover siang, malam cover malam. Fadilatnya besar. Okey, ada pun lafaz yang lain selain daripada lafaz ini. Boleh baca dengan apa jua bacaan. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun baris yang ditukar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dua-dua boleh. Baca hayyan lebih tepat. Okey. Okey, dua-dua boleh. Jadi itu semua lafaz terserah untuk bacanya. Baik, sekarang kita masuk ayat 11. Masya Allah, setengah jam satu ayat je. Ayat 10. Ini kalau saya mati, besok tak ada orang tak tahulah. Janganlah. Janganlah mati lagi. Banyak lagi kami nak belajar. Aduh. Baik, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Okey, tengok. Ayat yang ke-11, fadilat istighfar di dunia. Jadi fadilat di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Okey, dengan istighfar tadi, yang Allah menjadi Tuhan yang Maha Pengampun. Tengok apa Quran kata, dia akan menurunkan kepada kamu hujan yang mencurah-curah. Hujan mencurah ni maknanya apa? Turun hujan, turun lagi. Turun hujan, turun lagi. Turun hujan, turun lagi. Maksudnya apa? Kalau kamu menjadi umat dan masyarakat yang banyak beristighfar, maka Allah akan turunkan daripada langit hujan yang menjadi manfaat kepada tumbuhan-tumbuhan dan haiwan ternakan. Kita tanam nenas dekat Sungai Rokam. Kalau bayangkan tak hujan seminggu, letih nenas tu kan. Istighfar selalu Ustaz. Okey.
Jadi waktu ada kat kebun tu istighfar banyak-banyak. Istighfar. Okey, turun hujan nanti. Ustaz dengar tak Cikgu Wahid kata apa? Nanti dia nak sedekah kat Ustaz Nanas ni. Dah besar katanya. Allahu Akbar. Masalah saya tak ada kat sana. Postkan dia Cikgu Wahid. Okey. Okey, jadi istighfar menyebabkan hujan turun baik. Kenapa isu ni isu hujan? Kenapa sebut pasal hujan? Jawapannya kerana kaum Nabi Nuh adalah petani. Oh. Cik Beda okey Cik Beda? Okey. Okey. Jangan nangis, nampak nangis macam nangis je tu. Tak. Tak ada. Tengah Okey, tersedih faham. tu. Dia mengenangkan istighfar yang terluput. Baik. Jadi kerana kaum Nabi Nuh dikatakan adalah petani, maka tengok fadilat yang Allah berikan kepadanya, rezeki yang baik adalah dalam bentuk turunnya hujan. Begitulah. Okey. Kan? Kalau contohnya mungkin kawasan tu orangnya adalah tokek-tokek emas contohnya, mungkin Allah Ta'ala bagi rezeki, bumi tu keluarkan biji-biji emas. Contohnya macam tu. Contohnya Kita pun lah, dapat Ustaz kalau biji emas kita pun berebut. Ya, maksudnya begini. Poinnya adalah di dunia bagi masyarakat yang beristighfar kepada Allah, Allah akan jadikan kesuburan rezeki bagi mereka. Rezeki bagi mereka. Seolah-olah tertahannya hujan yang baik. Dia ada hujan yang baik, ada hujan yang merosakkan. Tertahannya hujan yang baik adalah akibat daripada dosa-dosa yang banyak masyarakat negeri atau negara tersebut. Okey, satu. Okey. Yang kedua apa fadilat dia bagi orang yang banyak beristighfar? Quran kata apa? Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan membanyakkan bagi kalian yang beristighfar. Okey, bagi kalian yang beristighfar. Apa dia? Harta yang duit sahaja. Harta ni maknanya contoh tiba-tiba kebun tambah, dapat tanah kurnia, dapat rumah hadiah rumah, dapat kereta cabutan bertuah. Maknanya semua yang dia perlukan Allah Ta'ala bagi kat dia. Kan? Dah ada wasegan hijau satu, dapat wasegan pink pula. Allahu Akbar. Bank Islam bagi. Amin, amin. Amboi. Yang hijau bagi saya yang hijau. Okey. Tengok. Jadi maknanya begitu. Apa yang dia perlukan daripada suatu keperluan, Allah memberikan kepadanya keperluan tersebut, maka dinamakan mereka itu diberikan oleh Allah daripada harta mereka. Wa yumdidukum bi amwalin. Tengok, bukan itu saja. Mereka. Ustaz, kalau kita istighfar selalu dapat bunga, macam mana? Suara tak ada Ustaz. Temus. Tak, hari ni kan ada majlis akikah anak saya. Jadi tukang masak datang. Bukan majlis besar lah, majlis makan family je. Jadi tukang masak nak minta bekas apa agaknya macam tu lah. Okey. Tadi pagi saya sembelih kambing, saya yang sembelih. Wah. Nama anak Tahniah Ustaz. Tak payahlah kita buat meleleh Hailio je Ustaz. Seekor lagi tak sembelih lagi. Jadi rumah ngaji boleh kumpul duit, belikan kambing untuk anak saya. Nanti kita buat kambing golek. Selamat Ustaz. Sebab lelaki kena 2 ekor, seekor kat sini, seekor lagi rumah ngaji sponsor. Cik Weda, insyaAllah. Untung kat Ustaz juga. Minta dengan Kak Atun tu Ustaz. Minta dengan Kak Atun tu. Okey je. Saya WhatsApp dia. Okey. Okey Mas kata okey? Ustaz, kalau kita Okey, Mas kata sikit-sikit okey? kita dapat tambah. Nanti kita buat makan-makan kambing insyaAllah. Kita tak dapat. Ustaz, Okey. patut saya tak buka. Ustaz, kalau kita sikit. Okey, apa saya nak sebut tadi? Okey, nama saya nama Alang dah cerita. Nama dia, saya bagi nama dia, dia ada sebab lah. Nama dia Saif
Saif, Adam Al-Mujaddidi. 3 rangkap. Saif, Adam Al-Mujaddidi. Kenapa saya namakan Saif? Saif ni dinamakan sebab waktu dia lahir tu baru je menang Palestin, Gaza. Okey, Gaza tu Saif peperangan. Adam Al-Mujaddidi. Okey, Gaza tu waktu dia menang peperangan tu dinamakan Saiful Quds, Saif Al-Quds. Perang Gaza baru ni, perang tu namanya Saif Al-Quds. Maksudnya adalah Saif tu maknanya pedang, pedang bagi Baitul Maqdis. Sebab itu Al-Qassam bila dia lawan, dia namakan perang dia tu Al-Saif Al-Quds. Maka sebab waktu tu dia lahir beberapa hari lepas kemenangan Gaza, Palestin, jadi saya pun ambil semua Saif itu untuk letak nama dia. Saif. Saif Adam Okey. Al-Mujaddidi. Okey, Adam ni mana dapat? Adam ni kakak dia. Abang dia. Mak tu dalam perut umur 3 bulan lagi dia dah bagilah. Dia kata dalam ni namanya Adam. Dalam ni namanya Adam. Padahal jantina tak tahu lagi. Kan? Jadi depa adik-beradik ni dah letak dulu dah. Adam sampai lahir. Jadi betul keluarnya pun lelaki. Bagilah Adam. Pasal kakak abang dia minta macam tu. Okey. Yang Mujaddidi tu. Macam Mujaddidi, ni nak cerita ni. Mujaddidi ni adalah nisbah kepada tarikat yang saya ikut waktu saya belajar. Daripada guru saya. Tarikat tasawuf ataupun tarikat sufi dalam zikir yang saya ambil adalah tarikat daripada seorang syekh namanya Al-Mujaddidi. Gelaran dia. Maka saya nisbahkan itu dengan benda ini. Jenuh Itulah lah dia kisah. nak tulis nama dia panjang. Panjang JPN pening kepala nak tulis Okey. Panggilan pendeknya Saif. Nak pendek Saif. lagi Saif. Didi and friend. Didi and friend. Tadi kakak-kakak panggil Adam, kakak dengan abang panggil Adam. Didi. Janganlah Didi tak ada makna. Adam boleh, Saif pun boleh. Kalau lagi pendek je. Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Okey, tadi saya mana tadi saya cerita? Baik. Maka fadilat orang yang beristighfar di akhirat Allah bagi keampunan, catatannya banyak yang baik, yang buruk ditutup. Di dunia hujan turun. Kerana kaum itu adalah petani. Kalau dia peniaga mungkin benda lain. Kalau dia penternak haiwan mungkin benda lain. Poinnya adalah Allah turunkan keberkatan rezeki. Okey. Bukan hanya itu, bahkan harta. Harta ni maknanya apa yang dia perlukan Allah bagi kat dia. Bagi orang yang beristighfar. Kemudian wabanin. Wabanin. Banin ni maknanya anak-anak. Maksudnya orang yang beristighfar Allah bagi kepadanya kesuburan pada memiliki anak yang ramai. Acu dah senyum dah. Istighfar banyak-banyak. Mana tahu saya balik Ipoh, dengar-dengar Acu bersalin. Allahu Akbar. Boleh tambah Beda bersalin. Pakcik Asna. Kan? Maknanya macam tu dah ceritanya kan? Jadi boleh. Jangan boleh. Ustaz Jangan jangan boleh. macakkan main. Benda boleh berlaku. Benda boleh berlaku. Nak istighfar banyak-banyak. Acu kesian tu. Kalau ingat ada seorang ni namanya Nadir An-Nuri. Nadir An-Nuri ni dia kahwin dengan isteri kepada seorang syuhada, ketua ataupun pemimpin besar Al-Qassam. Nadir An-Nuri ni yang duduk di Gaza. Okey, ketika di sana dia kahwin dengan isteri, maknanya dah meninggal dah. Pemimpin Al-Qassam ni meninggal sebab dibunuh lah. Syahid. Lalu isteri dia kahwin. Isterinya tu waktu tu dah anaknya ramai, anaknya 7 orang ke 9 orang. Dah besar-besar dah. Kahwin dengan Nadir An-Nuri, Allah rezekikan anak. Subhanallah. Sedangkan dia berusia. Okey, jadi maknanya fadilat istighfar bukan hanya Allah ampunkan dosa di akhirat, bukan hanya Allah turunkan keberkatan daripada langit, bukan hanya Allah bagi harta yang dia perlukan, bahkan Allah berikan kesuburan kepadanya daripada anak-anak yang ramai, insya-Allah taala. Boleh? Di sini daripada ayat ni, seorang ulama ketika di Mesir pernah didatangi 2 orang pemuda yang baru saja berkahwin. Dia kata kepada imam ni, wahai tuan imam, saya telah berkahwin beberapa tahun tapi saya tak dikurniakan anak. Apa jawab imam ni kepada dia? Kamu balik istighfar sebanyak 300 kali.
Budak ni, orang ni pun buat. Datang beberapa hari selepas itu, dia kata, wahai Syekh, kami telah beristighfar, tapi kami masih belum dikurniakan anak. Dia kata, wahai anak muda, kamu pulang, teruskan beristighfar dengan jumlah 500 kali. Kemudian seminggu nanti datang kepada aku. Okey, budak tu pun datang kepadanya. Dia kata, wahai Syekh, kami belum lagi dikurniakan anak. Dia kata, wahai anak muda, kamu pulang. Tambahkan lagi bilangan istighfar kamu, kemudian nanti seminggu datang kepada aku. Tuan-tuan, dia datang pada kali yang seterusnya. Dia kata, wahai Syekh, isteriku sudah hamil. Lalu orang pun bertanya, wahai Imam, kenapa kali pertama datang kamu suruh istighfar? Kali kedua datang kamu suruh istighfar. Ketiga datang kamu istighfar sampai dia mengandung. Kerana Imam tu kata apa? Aku meyakini firman Allah pada ayat ke-12 daripada surah Nuh yang Allah mengatakan akan kami panjangkan dan banyakkan bagi mereka harta dan anak-anak, kesan daripada istighfar. Nampak tak? Itu keyakinannya. Jadi maknanya istighfar mendatangkan kesuburan, memberikan harta yang cukup dan anak-anak pinak insya-Allah taala. Selain ikhtiarnya adalah ikhtiar medik lah yang kita kata baiki sistem anak. Istighfar adalah sebab Allah kurniakan kepadanya akan rezeki daripada bentuk keturunan dan zuriat. Wallahu a'lam. Baik, selesai. Setelah Allah sebut berapa 3 kelebihan. Pertama, hujan yang turun. Kedua, harta yang dicukupkan. Ketiga, anak pinak atau zuriat keturunan yang diberikan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kemudian Quran kata apa? Wa yaj'alkum anhara, dan kami akan jadikan bagi kalian yang beristighfar daripada kalangan kaum Nuh, kami jadikan bagi kamu anhara. Anhar ini artinya adalah sungai-sungai. Maksudnya apa? Petani-petani kaum Nabi Nuh, kalau mereka beristighfar mengikut seruan Nabi Nuh, Allah akan jadikan anak-anak sungai mengalir dalam keadaan yang deras sehingga tanaman-tanaman mereka mendapat manfaat daripada air tersebut. Maka inilah fadilat istighfar di dunia. Artinya apa? Allah mencukupkan segala keperluan dan kekayaannya di dunia daripada kecukupan, dan mendapat di akhirat itu akan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pergi kepada ayat seterusnya. Okey, ayat seterusnya iaitu ayat yang ke ayat berapa? 13. Ayat ke-13. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Tuan-tuan tahu tak apa tindak balas kaum Nabi Nuh? Tindak balas kaum Nabi Nuh adalah dia tak menerima seruan dakwah tadi. Okey, seolah-olah ketika Nabi Nuh AS berkata kepada mereka, istighfarlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, beginilah dan begini, mereka tak layan seruan tadi. Mereka tak layan seruan tadi. Sehingga menjadikan seruan yang mereka seru itu, iaitu mereka tidak mahu mengagungkan Tuhan sebenar yang menjadi pentadbir dan pencipta mereka. Quran kata, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kamu tidak boleh membesarkan dan menghormati Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, ayat ni kalau kita fahamkan kepada konteks Nabi Nuh AS, dalam makna konteks Nabi Nuh AS, maka kita akan dapati kaum Nabi Nuh tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan sehingga dia sombong daripada beristighfar. Kalau kita fahamkan dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, pada waktu ini, pada hari ini, apa yang kita boleh kaitkan? Apa yang kita boleh kaitkan adalah yang kita boleh kaitkan apa dia? Apa yang kita boleh kaitkan? Yang kita boleh kaitkan adalah sebahagian daripada kita kadang-kadang pada tempat yang perlu kita membesarkan Allah semata-mata, tetapi kita tidak besarkan. Maksudnya macam mana? Contoh, kita duduk dalam masjid. Masjid adalah tempat orang menghormati dan mengabdikan diri kepada Allah. Tetapi kita di dalam masjid, kita boleh main Facebook, kita main WhatsApp, kita main game, kita sembang melalak-lalak. Sedangkan tempat itu tempat orang membesarkan Allah. Kita duduk dekat Kaabah, sambil kita tawaf, kita sembang tentang hal keduniaan. Sambil kita tawaf, kita sibuk merakam video-video dan gambar-gambar. Sambil kita baca Quran,
datang panggilan-panggilan ni, kita seolah-olah kita tak menghormati Allah SWT yang Quran sedang kita baca. Masjid yang sedang kita duduk, Kaabah yang sedang kita tawaf dan sebagainya. Maka ini adalah teguran untuk kita. Kenapa saya faham ayat ni macam ni? Pernah satu ketika saya ceritakan kisah. Pernah satu ketika saya duduk di dalam sebuah majlis. Guru kami, Fadilatul Syekh Dr. Abdullah Yusuf Asyadzili Hafizahullah Ta'ala. Seorang ulama besar. Okey, seorang ulama besar dalam bidang tafsir, akidah dan juga tasawuf. Ketika sedang kami duduk dalam majlis pengajian tafsir beliau di Mesir lah waktu tu, tengah duduk, tiba-tiba ada seorang lelaki Arab ni yang tengah duduk, ada orang buat panggilan telefon kepadanya. Ada orang buat panggilan telefon, lalu bunyilah handphone tadi, kering, sampai ganggu majlis. Lalu orang tu angkat telefon, sambil dia duduk dalam majlis, dia jawab telefon tadi. Lalu Syekh dengan penuh ketegasan tunjuk tangannya kepadanya. Dia kata, jawab telefon di luar. Ini rumah Allah, tempat orang menuntut ilmu, tempat orang solat, tempat orang zikir. Pergi jawab di luar. Lalu dia pun kata, dia baca ayat ni. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapakah kalian itu tidak kepada Allah memberikan penghormatan, ketundukan terhadap kemuliaan dan kebesarannya. Daripada ayat itulah baru saya faham gunanya di mana. Berdasarkan peristiwa yang berlaku di depan mata saya tadi. Okey? Ya, baby Okey. nangis Ustaz. Baby nangis. Allahu Akbar. Nampaknya Bapa Misali bakal beraksi sekejap lagi. Ustaz, ada lagi satu, boleh share tak? Kita share. Dalam masjid, kita tak boleh berjual beli. Betul kan Ustaz? Betul. Itu ada hadisnya. Itu ada hadisnya. Okey, Nabi sebut, bahkan Nabi kata apa? Tidak beruntung perniagaan yang dilakukan di dalam masjid. Semoga tidak jumpa orang yang mencari-cari barangnya dalam masjid. Tapi ingat, dalam masjid, kaki 5 masjid tak apa. Luar pagar masjid tak apa. Luar masjid tak apa. Tak boleh kan tempat kita solat. Dalam masjid. Sebab itu kalau kita nak jual, asal nak jual kitab agama, dalam masjid no. Dia orang macam ambil order je, Tak boleh juga. Tak boleh. Sedap. Bukanlah sebaiknya kita langkah keluar pintu, ambil order, masuk balik semula. Dulu kan Ustaz. Sebaiknya lah. Tapi dia taklah macam, sebab ambil order ni tak berlaku transaksi jual beli. Jual beli ni apa? Kita bagi barang, kita ambil duit. Itu transaksi jual beli. Okey, ambil order ni tak, tapi seeloknya kalau kita tak payahlah buat di luar pintu, jom kita bincang kat luar kejap. Ni masuk balik semula. Macam tu. Dia mesti bawa contoh-contoh dia macam katalah contoh kuih raya. Dia bawa kuih raya, biskut raya je lah nak ambil order. Macam tu tak? Betul. Kalau boleh janganlah iklan dalam masjid. Iklannya luar masjid. Ini musim tadarus dekat masjid tak, bulan puasa. Memang ada kes-kes yang macam ni. Dia bawa macam-macam sampel biskut lah, dia bawa sampel macam-macam lah. Tudung lah. Mujurlah tabak nanas masuk masjid. Okey, tapi jangan berjual beli dalam masjid. Tu je poinnya. Nabi pernah doakan dan katakan semoga tidak beruntung perniagaan ataupun orang yang berniaga di dalam masjid. Semoga tidak menemui orang yang mencari barang dalam masjid. Maksudnya apa? Orang tu dia tak masuk masjid pun. Time nak cari barang, dia cari dalam masjid. Itu maksudnya seolah-olah masjid ini tempat kamu membesarkan Allah, memuliakan Allah, menyebut nama Allah, meninggikan kalamnya. Saya tertarik dengan satu syekh. Waktu tu Dr. Zulkifli Al-Bakri dia tak jadi Menteri Agama lagi. Waktu tu dia adalah pensyarah. Kita punya Menteri Agama ni, waktu dia pensyarah. Satu masa tu dia menjadi penterjemah kepada seorang ulama besar daripada Syria, tak silap saya. Waktu di Syria. Jadi bila dia nak mulakan pengajian, jadi Dr. Zulkifli nak terjemah dia punya ceramah. Sebelum dia mulakan pengajian, dia kata kepada semua, dia kata saya minta kalau boleh gambar banner saya dalam masjid ni, kalau boleh dikeluarkan, diangkat, diletak luar. Dia kata apa? Dia kata masjid adalah tempat hanya semua manusia yang masuk, dia merasakan Allah yang paling mulia. Saya takut kalau muka saya letak dalam masjid, orang menganggap syekh ni mulia, syekh ni hebat. Tak, jangan. Kalau letak di luar tak apa. Dalam masjid, dia orang masuk, hati mereka hanya membesarkan Allah SWT. Subhanallah. Sampai ke tahap itu halusnya jiwa seorang alim yang membesarkan Allah SWT. Kan? Jadi kita pun boleh belajar lah.
Kalau kita buat majlis dalam masjid, kalau boleh orang besar tu walaupun besar mana pun dia, kalau boleh kita letak luar pintu masjid. Luar drill tu, dekat pagar, dekat ini, dekat dalam tulisan je tak apa. Agar bila dalam masjid tidak ada yang paling dibesarkan kecuali Allah. Kerana itu tempat paling kita memuliakan Allah SWT. Okey kan? Okey. Kenapa kita membesarkan Allah? Kenapa ditegur mereka itu tak memuliakan Allah, tak menghormati Allah? Bila diajak berdakwah mereka tolak. Ayatnya pada ayat seterusnya. Nanti kita akan masuk. Wa qad khalaqakum atwara. Dia telah jadikan kamu berperingkat-peringkat. Ini nanti kita masuk insya-Allah dalam pertemuan akan datang. Ilmu ni dalam sains dinamakan ilmu gynecology. Tu dia. Ustaz dah masuk sains, habislah koma. Okey, namanya ilmu gynecology. Obstetric and gynecology maknanya ilmu tentang ni sakit puan. Tapi bukan sakit puannya, tentang embriologi. Tentang bagaimana perubahan manusia itu berlaku dalam perut. Kan? Macam mana bayi berlaku. Kenapa Allah Ta'ala kaitkan ayat kita memuliakan Allah dengan perubahan manusia? Kenapa? Kerana kita tidak boleh mencipta. Kenapa dikaitkan sangat? Menghormati Allah dan memuliakan dia sangat-sangat dengan kaitan embriologi. Jawapannya adalah kerana Allah telah mengubah kamu daripada air yang tidak ada nilainya, air yang hina dipandang, kepada satu perubahan yang berperingkat yang sangat menakjubkan, daripada air kepada darah, darah kepada daging, daging kepada tulang yang keras, tulang diselimuti daging, sampai kamu jadi manusia. Kenapa kamu tak nak hormati Tuhan yang ciptakan kamu itu? Allah. Okay? Ini nanti ada dalam ilmu embriologi yang akan dibincangkan pada masa akan datang. Wallahu alam. Masa dah habis. Boleh kita simbolkan ayat 13 tu sebagai ayat kita menegur supaya mengagungkan kebesaran. Sebagai kita apa? Tak faham. Menegur. Menegur ayat apa? Untuk menegur kita lah semuanya. Ayat teguran untuk kita. Kadang-kadang kita menghormati dan membesarkan makhluk atau manusia lebih daripada kita menghormati Allah Ta'ala. Kadang-kadang begini, kita malu kalau Ustaz nampak kita main game dalam masjid. Tapi sebenarnya kita lupa Allah Azza wa Jalla adalah itu tempat dimuliakan dia, tapi kita tak malu kepadanya. Lalu kita tegur diri kita, wahai diri, malakum la tarjuna lillahi waqara. Wahai diri, kenapa kamu tidak boleh hormati Allah? Begitu. Kita dekat Kaabah kita nyembang ketawa terbahak-bahak. Kita tegur diri kita, wahai diri, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kamu tidak menghormati, memuliakan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Begitulah kisahnya. Wallahu alam. Okey. Jadi saya rasa itulah sedikit sebanyak perkongsian kita pada petang ini. 19 hari bulan saya akan ada TikTok yang malam tu, yang macam biasalah, macam sebelum ni tadabbur. Jadi bolehlah bersama-sama insya-Allah. Quran time lah, anjuran Quran time juga. Paragraf insya-Allah. Oh, Quran time, waktu Quran time. Actually saya merindui semua pengajian kita secara bersemuka. Sangat-sangat rindu. Paling saya rindu selain ibu-ibu yang ada di depan saya, air kopi yang disediakan tu, masya-Allah. Insya-Allah. Bagilah jadi semoga Allah mengangkat segera balak dan wabak ini dan kita dapat beraktivitas seperti biasa insya-Allah. Amin. Assalamualaikum. Amin. Itu saja, terima kasih semua. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alhamdulillah. Syukran. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah minggu depan kita jumpa. Terima kasih Kak Tun. Terima kasih Kak Tun. Thank you. Terima kasih Kak Lily pun ada ni. Kak Lily. Kak Lily. Ya.
Kak Ibu. Thank you dah. Udah tengok ni kat ibu tak tahu. Dapat muda lagi tu. Siapa? Bacu. Assalamualaikum semua. Terima kasih ya menghadiri meeting pengajian kita petang ni. Durian dah masak.